أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبالحق أنزلناه وبالحق نزل وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا قل آمنوا به أو لا تؤمنوا إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا ويجرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلا وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. Dan kami turunkan Al-Quran itu dengan sebenar-benarnya, dengan membawa kebenaran. Dan kami mengutuskan engkau Muhammad hanya sebagai pembawa berita gembira dan pemberi peringatan. Dan kami turunkan Al-Quran beransur-ansur agar engkau Muhammad membacakannya kepada manusia perlahan-lahan, dan kami menurunkannya secara bertahap-tahap. Katakanlah Muhammad, berimanlah kamu kepadanya Al-Quran atau tidak beriman sama saja bagi Allah. Sesungguhnya orang yang telah diberi pengetahuan sebelumnya, apabila Al-Quran dibacakan kepada mereka, mereka menundukkan wajah lalu bersujud. Dan mereka berkata, Maha suci Tuhan kami, sesungguhnya panji Tuhan kami pasti dipenuhi. Dan mereka menundukkan wajah sambil menangis dan mereka bertambah khusyuk. Katakanlah Muhammad, serulah Allah atau serulah Ar-Rahman dengan nama yang mana saja kamu dapat menyeru, kerana dia mempunyai nama-nama yang terbaik, Asma'ul Husna. Dan janganlah engkau menguatkan suaramu dalam solat, dan janganlah pula merendahkannya, dan ambillah jalan tengah di antara kedua-duanya itu. Dan katakanlah, segala puji bagi Allah yang tidak mempunyai anak dan tidak pula mempunyai sekutu dalam kerajaannya, dan dia tidak memerlukan penolong daripada kehinaan, dan agungkanlah dia sebesar-besarnya. Firman Allah, dan janganlah engkau mengeraskan suaramu dalam solat, dan janganlah pula merendahkannya, dan usahakan jalan tengah di antara kedua-dua itu. Imam Ahmad meriwayatkan daripada Ibnu Abbas, dia mengatakan bahawa ayat ini turun ketika Rasulullah SAW bersembunyi di Mekah ketika mengimami solat bersama para sahabat. Baginda mengeraskan bacaannya. Maka apabila orang-orang musyrik mendengarnya, mereka mencaci Al-Quran dan mencaci Tuhan yang menurunkannya serta malaikat yang membawanya. Oleh sebab itu Allah berfirman kepada Nabi SAW, dan janganlah engkau mengeraskan suaramu dalam solat,
Maksudnya, janganlah kamu mengeraskan bacaan Al-Quranmu sehingga orang-orang musyrik mencacinya, dan janganlah pula merendahkannya, iaitu janganlah merendahkan bacaan kepada para sahabatmu sehingga mereka tidak dapat mendengarnya, agar mereka dapat mengambil manfaatnya daripadamu, dan usahakan jalan tengah di antara kedua-dua itu. Hadis ini diriwayatkan pula oleh Bukhari dan Muslim daripada hadis Abu Bishr Ja'far bin Iyas. Demikian pula riwayat Ad-Dahab daripada Ibnu Abbas dengan tambahan, setelah baginda hijrah ke Madinah, gugurlah perintah tersebut sehingga baginda membacakan sebagaimana baginda kendaki. Dalam riwayat Ibnu Ishaq daripada Ibnu Abbas, dia berkata, pada mulanya ketika Rasulullah mengeraskan bacaan Al-Quran, orang-orang meninggalkannya dan tidak mahu mendengarnya, sehingga jika seseorang ingin mendengar bacaan Rasulullah SAW ketika solat, dia mendengarnya dengan sembunyi-sembunyi. Apabila dia melihat bahawa orang-orang musyrik mengetahui dia mendengarkan bacaan Al-Quran, dia langsung pergi kerana khawatir dengan gangguan mereka dan tidak mendengarkan lagi. Tetapi apabila Rasulullah merendahkan bacaannya, maka orang yang hendak mendengarkan tidak dapat mendengarnya sedikit pun. Maka Allah menurunkan firman-Nya, dan janganlah engkau mengeraskan suaramu sehingga menyebabkan mereka meninggalkanmu, dan janganlah pula merendahkannya sehingga orang yang berusaha mendengarkan bacaanmu dengan sembunyi-sembunyi daripada kalangan mereka tidak dapat mendengarnya, agar dia kembali mendengarkan sebahagian bacaanmu, dan mudah-mudahan bermanfaat baginya, dan usahakan jalan tengah di antara kedua itu. Daripada Al-Bara' bin Azib radhiyallahu anhu, dia berkata, saya mendengar Nabi SAW dalam solat Isya membaca surah At-Tin, dan saya tidak mendengar suara yang lebih bagus daripadanya. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Hadis ini mengandungi beberapa pengertian, antara sunnah bacaan dalam solat Isya adalah membaca surah-surah pendek seperti surah At-Tin. Dianjurkan membaguskan suara ketika membaca Al-Quran. Daripada Abu Qatadah, dia mengatakan bahawa Nabi SAW membaca surah Al-Fatihah dan 2 surah pada 2 rakaat pertama dalam solat zuhur. Kadang-kadang baginda memperdengarkan bacaannya, dan baginda biasa memanjangkan bacaannya pada rakaat pertama lebih panjang daripada rakaat kedua. Demikian pula baginda melakukan hal itu pada solat asar dan subuh. Hadis riwayat Bukhari. Daripada Abu Hurairah, dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah SWT akan mengangkat darjat seorang hamba yang soleh di syurga. Kemudian hamba itu berkata, wahai Rabb, bagaimana aku mendapatkan semua ini? Maka Allah berfirman, dengan istighfar. Hadis riwayat Ahmad. Sadaqallahul azim.